Hai guys, Waalaikumsalam. Selamat kembali ke Moga Kitchen. Dalam episod hari ni kita akan buat tengah palapam, iaitu apam santan. So apam santan ni kebiasaannya dia dimakan pada waktu breakfast. So sebelum kita masuk dalam video untuk episod hari ni, aku ada teka-teki untuk korang. Tapi teruskan tengok, aku akan tanya teka-teki kejap lagi. Okay? Stay tune guys. Okay guys, first kali untuk buat tengah palapam ni, kita tengok bahan-bahan dia. 2 cawan beras biasa, 1 cawan beras idli. Kalau korang tak ada beras idli ni, korang boleh gunakan beras biasa gak, tak ada masalah. Lepas tu 2 sudu dal putih. Dan ini je bahan yang kita perlukan untuk kita rendam. Guys, method dia simple. So korang ambil semua beras ni, korang curahkan dalam satu bekas. Dan korang bilas, basuh beras ni, and then korang rendam selama 5 ke 6 jam. Okay, sementara kita tunggu beras kita yang kita rendam tu, kita akan pecahkan kelapa. So kelapa ni, air kelapa tu kita perlukan untuk kita campur apabila kita nak kisar beras-beras yang kita rendam tu. So kita ambil daripada kelapa yang muda lah. So kita tanya kepada orangnya. Okay guys, kita jumpa kepada kita punya pemotong kelapa hari ni. So nama dia Mahindran. So ni aku panggil dia Mama lah. So Mama, so kita potong kelapa tu, kita ambil, kalau kita pilih kelapa tu, kelapa yang muda ke, tua ke, atau sedang-sedang ke, macam mana? Kelapa yang muda pun okey juga. Yang tua tak sedap lah. Yang sedang tu okey. So muda nak ke tua? Dia tengah-tengah tu kira okey lah. Itu pilihan santan kita, betul? Ya. Okay, so itu adalah santan. So okay guys, untuk teka-teki hari ni, apa yang teka-teki yang aku cakap tadi tu, teka-teki lah, aku dilahirkan sebagai warna hitam. Aku membesar dengan warna merah dan aku mati dengan warna kelabu. So jawapan korang komen kat bawah, dan kepada yang belum subscribe, tolong subscribe. Aku jumpa korang lagi. Okay? Jom sambung tengok video. Okay, sekarang beras yang kita rendam tu dah selesai rendam untuk 5 jam. Kita tengok bahan yang lain pula. Untuk kita kisar ni, kita perlukan kelapa parut 1 cawan, dan 1 sendok nasi yang dah masak, garam secukupnya, dan air kelapa yang kita asingkan tadi tu. Okay, sekarang simple, korang just asingkan air yang korang rendam tadi tu sebelum korang start kisar. Jangan buang air tu, supaya korang boleh tambah sekiranya air kelapa tu tak cukup, korang boleh tambah dengan air yang korang rendam tadi tu. Then korang campurkan kelapa parut, sendok nasi tu, 1 sendok nasi, and then masukkan sikit air kelapa, and then korang boleh start kisar. Kisar tu korang kisar sampai boleh rasa nasi beras-beras tu, korang boleh rasa dekat tangan. Kira sampai tahap tu dah kira okey dah. Macam aku cakap tadi guys, korang kisar, and then korang tengok lah dari semasa ke semasa sama ada korang punya tahap kisar ni dah boleh rasa kat tangan ke belum. Bila korang boleh rasa macam ni, dia dah boleh rasa beras-beras sikit, dan itu dah okey dah. Okey, lepas korang dah kisar tu, korang masukkan dalam bekas macam ni, masukkan garam sikit, dan korang kacau-kacau, dan korang akan tinggalkan selama 8 jam. Jangan lupa guys, tinggalkan selama 8 jam. Dan pastikan adunan tu dia tak pekat, dia just tak cair dan dia tak pekat. So sedang-sedang lah. Kalau dia rasa macam ni korang ambil, dia boleh mengalir, okey dah tu. Tinggalkan selama 8 jam guys. Okay guys, sementara korang tunggu 8 jam untuk tepung tu diperap, so ada tak yang dapat teka jawapan untuk teka-teki aku tadi? Okay, aku bagi clue guys. Benda ni korang akan gunakan dalam set-set barbecue korang. Aku rasa dah ramai dah boleh teka tu. Okay, jom. Kalau kau dapat teka, kau komen kat jawapan dekat bawah, jawapan korang, dan kita tengok. Okay, sekarang jom sambung tengok video. Okay, sebelum kita buat apam tu, kita siapkan dia punya kuah, dan kita akan campur santan. So biasanya orang akan guna santan kotak, tapi kita buat macam ni lagi sedap lah kan. So kita kisar kita punya kelapa yang diparut, kita tambah air, kita kisar, dan kita tapis kelapa ni supaya kita dapatkan santan dia. So santan ni kita campur dalam kita punya tepung yang kita perap selama 8 jam tu. And then dia yang first set ni lah. So kita akan kisar lagi sekali untuk set kedua dan set ketiga. So set kedua dengan set ketiga ni kita akan asingkan dia supaya kita buat dia jadi kuah. Yes. So kuah kelapa lah, kuah dia macam kuah santan lah. So memang padu lah guys, korang kena try lah, serius.
Ni tepung kita yang kita perak selama 8 jam tu. Kita campur kita punya santan yang kita kisar tadi, sikit demi sedikit. Kita kacau and then kita boleh standby untuk kita nak start buat appam. Untuk yang set kedua dan set ketiga pula, yang untuk kuah santan tu, kita dah ni, kita buat dia dengan air yang suam supaya kita dah panaskan sikit je, cukup dah. So sekarang kuali kita dah panas. Kita gunakan dengan api yang sangat rendah. Lepas tu korang tuang appam ni dalam 2 sendok macam ni, dan korang ambil dan korang goyangkan dia punya kuali ni. Lepas tu korang tutup. Kau biarkanlah dalam seminit, tengok macam tu. Lepas tu korang buka. Dan ini hasil dia guys. Serius, benda ni boleh macam kena pukau guys kalau sekali kau makan ni. Memang padu. Ini end product appam kita, appam santan kelapa ataupun tenggapal appam. So korang curah dia punya santan tu and then tabur gula Melaka dan memang serious delicious guys. So guys, itu saja appam santan tadi, itu tenggapal appam. So jangan lupa try dekat rumah, dan dia memang padu lah kalau kau makan dengan sekali dengan layan dengan teh ataupun dengan santan ataupun kuah kari boleh kau rumah. Oh, saya biasa suka makan dengan kari ayam. Kari ayam pun padu guys. So guys, jawapan dia adalah yes, jawapan dia arang. Ini kepada yang dapat jawapan arang tadi tu, aku ada teka-teki kepada yang terdapat supaya korang tak putus harapan dengan Moga Kitchen ni. So, 3 jenis bahan yang berlainan yang mempunyai 3 ciri yang berlainan. 3 jenis bahan yang berlainan mempunyai 3 ciri yang berlainan. Dan 3 bahan ni adalah warna yang berlainan. Bila dia masuk dalam sangkar, dia akan menjadi warna merah. Apa tu guys? Komen jawapan anda di bawah. Yes, komen jawapan korang ke bawah. Jangan lupa like pada kita orang. Bila korang subscribe, aku happy, mama happy, videographer aku happy, dan jiran aku happy. Okay, thank you guys. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Bye.